Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu politik yang mana kita tahu PRN Melaka ini Presiden UMNO mengeluarkan kenyataan lain, manakala Presiden Bersatu mengeluarkan kenyataan lain. Dan akhirnya kita lihat mungkin ada pertembungan tiga penjuru di PRN Melaka ini. Di sini kita lihat di PRN Melaka ini mereka bertembung, tetapi di kerajaan pusat mereka bersama. Jelas di sini kenapa perkara ini berlaku, menunjukkan kestabilan politik dalam negara kita ini tidak ada. Dan juga kita tahu kestabilan politik ini akan mengakibatkan ekonomi kita juga akan menurun. Karena pelabur-pelabur luar tidak memberi kepercayaan kepada negara kita ini dengan apa yang telah terjadi ini. Ini yang kita lihat. Dan apa yang berlaku ini, perebutan mereka adalah kekuasaan. Kerana kita tahu bahawa tanpa kuasa ini, maka parti-parti ini tidak kuat. Tetapi apa yang saya lihat di komen-komen di media sosial, yang mana walaupun mempertikaikan PHS 22 bulan, yang mana dikatakan nak jual negara lah, apalah segalanya, segala macam itu, jelas kita tahu bahawa inilah permainan politik mereka yang mengungkit bahawa PHS 22 bulan itu seolah-olah dilihat gagal. Tetapi kita tahu mereka-mereka yang kata seperti ini hanyalah macacai-macacai politik yang mencari makan dalam politik, yang mencari projek tender dalam politik. Mereka-mereka yang berkata seperti ini, pada saya mereka lupa bahawa siapa penjadi kerajaan yang nak membayar gaji kaki tangan kerajaan adalah kerajaan pusat, yang mana duit itu duit rakyat. PHS menjadi kerajaan pun duit daripada pusat, membayar gaji kaki tangan kerajaan itu juga duit rakyat. Siapapun kerajaan maksudnya. Jadi tidak perlu nak bercerita tentang kalau parti UMNO memerintah banyak kebaikan. Saya rasa semua rakyat yang ada di luar sana yang tidak bekerja dengan sektor kerajaan, yang bekerja di luar, yang bayar gaji kalau bekerja dengan toke maka toke, kalau kerja dengan company maka company. Bukan UMNO ataupun PAS ataupun Bersatu yang bayar gaji kita. Kita mencari makan di luar ini setengah mati. Pemimpin-pemimpin ini membohongi kita rakyat dengan cogan kata isu kaum dan agama demi kepentingan pribadi. Ini adalah yang terjelas. Apa faedahnya UMNO ataupun Bersatu ataupun PAS dalam kerajaan hari ini? Sama saja. Begitu juga dengan PHS yang mana diketuai DAP, Amanah dan juga PKR. Mereka juga tetap sama. Tetapi yang rakyat mahu adalah satu perubahan yang mana kita tahu ketirisan, salah guna kuasa, dan kita tahu juga banyak isu-isu lain yang belum kita rungkaikan untuk ditontonkan kepada rakyat. Kenapa mereka ini ingin bersama di kerajaan pusat untuk membentuk kerajaan yang ada hari ini? Sebenarnya mudah saja. Ini adalah kerana ketakutan mereka-mereka ini untuk jatuh, kerana selama ini mereka telah pun melakukan banyak kesalahan, mungkin melakukan rasuah, mungkin juga salah guna kuasa. Maka jika PHS memerintah, maka mereka-mereka ini akan diheret ke muka pengadilan ataupun diselidiki daripada mana mereka dapat hasil ataupun dan sebagainya. Ini yang menakutkan mereka. Sebenarnya yang memainkan isu ini adalah pemimpin-pemimpin politik, yang mana mereka-mereka ini orang-orang bawah yang sudah pun diberi dengan dedak, maka bersuaralah mereka untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin yang telah pun menyumbat mulut mereka ini dengan mungkin duit sebagai dorongan untuk mereka inginkan pemimpin yang mereka minat, walaupun kita tahu sebagai mereka ini pemimpin rasuah. Ini sudah jelas rakyat lihat hari ini. Jadi untuk kita nak mengatakan tanpa UMNO maka kaum ini tak boleh nak menggerakkan mereka punya komuniti ataupun ekonomi, ini adalah satu pembohongan. Kerana siapa pun yang jadi pemimpin, duit yang nak digerakkan adalah daripada pusat, yang mana itu hasil rakyat, ataupun duit yang disatukan daripada hasil-hasil bumi negara kita ini. Jadi jangan membohongi rakyat bahawa tanpa UMNO maka susah kehidupan kita ini. Tanpa PAS, tanpa ataupun Bersatu contohnya. Ini tidak pada saya sebagai rakyat lihat adalah satu kebohongan, tidak memberi manfaat apa-apa pun. Semenjak UMNO memerintah, tidak pernah satu sen pun UMNO memberi kepada saya ataupun orang-orang Bumi Putra Sabah Sarawak. Apa manfaatnya UMNO memerintah? Sama juga.
untuk nak cerita pembangunan negara, siapapun kerajaan yang ada di dalam negara kita ini, siapapun parti politik yang menang pilihan raya dan membentuk kerajaan, mereka harus, bukan hak, tetapi harus melakukan perubahan ataupun pembangunan kepada negara. Kerana duit hasil daripada uang yang disatukan masuk ke kantong kerajaan itu harus mereka gerakkan untuk membayar kita penjawat awam ataupun menggerakkan sektor ekonomi dan berbagai-bagai lagi. Jadi isunya untuk mengatakan bahawa Barisan Nasional dahulu adalah satu pentadbiran yang baik, pada saya satu pembohongan. Untuk sektor awam pun kita bekerja, contohnya jadi polis, jadi tentera, jadi immigration ataupun jadi penjawat awam yang ada di Kementerian Pejabat Perdana Menteri. Duit itu bukan duit mereka, bukan duit ahli politik, tetap duit kerajaan. Jadi mereka ini yang mana menjadi bos hanya boleh mengarahkan kita untuk buat kerja itu, kerja ini. Pada saya itu satu pembohongan. Mereka juga tidak mempunyai hak untuk nak mengatakan bahawa kerajaan mereka inilah yang membantukan umat sekaum inilah ataupun bangsa inilah ataupun agama inilah. Bukan. Ini adalah pada pandangan saya yang mana permainan ini selalu kita dengar dimainkan oleh UMNO dan PAS. Mereka sudah lupa bahawa bukan parti UMNO yang memberi duit kepada kerajaan Malaysia ini. Malah contohnya seperti PAS yang melaungkan isu agama. Bukan PAS yang memberi duit kepada kerajaan Malaysia ini. Jadi duit-duit itu adalah duit rakyat. Duit-duit yang ada daripada hasil negara kita ini. Mereka pemimpin yang mana telah pun dibayar gaji, yang mana mereka telah pun kita lihat begitu kaya raya hari ini, adalah hasil daripada uang dalam kantong negara yang mereka rompak. Ini adalah yang patut kita ubah supaya rakyat faham. Jadi isu yang mengatakan PH 20 bulan itu gagal, pada saya, walaon ataupun pemimpin-pemimpin yang mengatakan isu ini, apalagi apabila PRN Melaka ini nanti, jelas kita tahu bahawa ini adalah satu pembohongan politik. Parti UMNO kaya raya, duit datang dari mana? Dari langit. Kalau betul parti UMNO ada melakukan bisnes, silakan. Tetapi kenapa boleh kaya raya yang mana perkara ini kita lihat hari ini mereka mengatakan tanpa UMNO, orang-orang Melayu contohnya tidak akan boleh hidup bagus ataupun berbagai-bagai isu yang mereka mainkan. Pada hakikatnya, parti UMNO lah yang kita tengok kaya raya. Kalau di Sarawak GPS tu kaya raya, bukan GPS lah, PBB. Jadi ini adalah hasil daripada politik mereka. Jika parti boleh lakukan bisnes, kenapa tidak lakukan bisnes? Kenapa parti boleh nak lakukan bisnes dan nak mendapat keuntungan begitu banyak dan mereka masih hendak terlalu rakus dengan kuasa? Sebab mereka nak kuasa itu, dari situlah mereka mendapat hasil. Hasilnya adalah yang mana kita tahu. Hari ini kita lihat pemimpin-pemimpin mereka yang mana boleh keluar negara walaupun ada kes mahkamah. Rakyat tidak boleh bersuara hari ini kerana mereka memimpin. Jadi jika rakyat nak kebenaran yang betul, maka kita harus ubah yang mana apa yang berlaku di Melaka ini. Saya percaya tidaklah 100%, tetapi 80% saya yakin bahawa PH boleh memerintah di kerajaan negeri Melaka lepas ini. Dan saya yakin rakyat akan mengubah perkara ini, yang mana rakyat sudah tahu, yang mana rakyat hari ini sudah terdedah dengan media sosial. Ini adalah satu pembohongan. Jadi saya tak nak lagi melihat ataupun mendengar bahawa 22 bulan PH memerintah itu memusnahkan negara. Sebenarnya sama saja. Siapa pun yang nak memerintah negara ini sama saja. Jangan cerita Cina DAP, jangan nak cerita perkauman. Yang jelasnya adalah satu saja. Orang Bumi Putra tidak tahu berbisnes, suka menggunakan tongkat, dapat projek tender dari kerajaan, dan itulah yang mereka nak banggakan. Jadi jangan nak berbohong. Tidak payah kita nak menipu diri kita sendiri bahawa kita ini masih lemah. Tetapi kita tidak mengakui kesalahan kita dan kita akan menyalahkan orang lain, bangsa lain, kaum lain, agama lain
demi untuk kepentingan pribadi. Itu sahaja. Ini yang saya lihat, yang mana apabila isu 22 bulan itu dimainkan. Yang kaya raya siapa? Saya rasa tidak pernah Barisan Nasional memberi saya duit. Betul-betul partinya lah. Jangan cerita duit kerajaan, itu bukan duit Barisan Nasional. Apalagi kalau kita nak cerita parti UMNO, parti gabungan-gabungan mereka. Tak pernah 1 sen pun. Yang mana yang dapat nih, cerita dekat saya. Harus duit daripada pemimpin mereka lah. Jangan cerita duit daripada parti. Kerana kita tahu, duit-duit daripada parti pun semuanya duit rakyat. Duit yang mana kita lihat telah pun dirompak begitu banyak. Jadi mereka memberikan kita gula-gula kecil, mereka angkat semua seketul daging yang begitu mahal. Nah, ini yang kita terima hari ini. Hutang negara tu bukan pemimpin-pemimpin UMNO yang nak bayar, bukan pemimpin Barisan Nasional yang nak bayar. Yang buat hutang itu adalah menteri-menteri di waktu zaman UMNO. Kenapa saya katakan UMNO? Kerana 80% menteri itu adalah UMNO. 20% baru gabungan Barisan Nasional mereka. Ini adalah yang terjelas sekali. Yang pas pula, kita tahulah. Pas hari ini masih baru dalam kerajaan. Dan kita tengok pula isunya. Asyik dengan Tin Milo dia. Padahal pemimpin dia ada duduk dalam kerajaan. Makan gaji puluh-puluh ribu. Ada yang mencecah ratusan ribu. Masih lagi cerita Tin Milo. Kemana kamu orang letak duit? Ini adalah masalah orang Bumiputra yang kita lihat bahawa mereka mendapat duit, mendapat nikmat, tidak pernah cukup dan tak pernah bersyukur. Tetapi di mulut mereka sentiasa memainkan isu-isu yang seolah-olah mereka inilah orang yang paling hebat. Ini yang saya jelas lihat. Satu pengajaran di akhir video ini, yang mana ini pengalaman saya bekerja di luar negara. Saya bekerja dengan 2 orang kawan saya, orang Cina. Yang satu Cina daripada China, yang satu Cina daripada Singapura. Saya dengan dia sama-sama makan gaji 3,000 Singapura dolar waktu saya di Singapura. Saya heran. Mereka boleh beli itu, beli ini cash. Saya tanya mereka, saya gaji sama dengan kamu. Kenapa saya tidak boleh menyimpan seperti kamu? Kenapa saya sentiasa tidak cukup? Akhirnya, apa yang saya belajar dari mereka? Mereka itu duit mereka tabungkan dahulu, mereka lupakan dahulu, tidak mahu menyentuh duit-duit yang mereka dah tabungkan ini. Nanti apabila begitu banyak, baru mereka keluarkan sedikit untuk yang penting-penting. Jadi di sini saya lihat bahawa kita ini tidak begitu. Kita ini dapat duit, terus berbelanja, yang mana nanti tabungan kita tak ada. Itulah istilahnya, kalau gaji kita 100%, maka 10% ataupun 1% harus disimpan. Tetapi itu pun kita tidak mampu. Itulah disebabkan berlakunya kita ini penyelewengan, rasuah dan berbagai-bagai dalam sektor-sektor yang ada dalam government kita ini. Kerana cara kita ini tidak betul dan tepat. Dan tidak tepat. Ini ada yang kita lihat, di luar saja kita sudah cukup. Jadi itu yang berlaku kepada kita. Dan dari situlah saya belajar bahawa saya perlu belajar daripada kaum lain untuk saya menabung ataupun untuk saya menyimpan duit, yang mana saya tidak perlu pun membeli benda-benda yang tidak penting. So di situ saya mula ada simpanan. Jika tidak, saya akan seperti orang lain yang mana makan gaji puluhan ribu pun tak pernah akan cukup. Ini adalah sifat kita nih, orang Bumiputra. Kerana kita ini apabila melihat contohnya telefon jenama baru, terus kita nak beli, kita tak nak menunggu dulu. Kerana keangkuhan kita, keegoan kita ini ingin menunjuk kepada orang lain. Walaupun kita bergolak, bergadai, yang penting kita dapat. Jadi begitulah yang ada juga dalam sektor kita punya pentadbiran negara ini, maka rosaklah kita punya pentadbiran. Kerana pemimpin-pemimpin juga apabila mereka berada dalam kerajaan, maka mereka tidak akan pernah cukup. Mereka ini tidak tahu tentang urusan bisnes, tetapi teori yang mereka belajar
Dan mereka apabila merompak duit negara kita ini, maka mereka cuba buat praktikalnya, di akhirnya gagal. Apabila gagal, mungkin mereka ditipu dan sebagainya, maka mereka tutup lagi dengan merompak lagi duit negara, sehingga kan perkara-perkara yang mereka buat gagal. Itu yang kita lihat, mana-mana JLC selalu saja kita lihat gagal. Kita lihat hari ini yang mana keluar di newspaper seperti kita punya pentadbiran yang ada di lapangan terbang kita. Hari ini pun dah letak jawatan. Saya tak naklah ungkit ataupun nak cerita, tapi sebagai contohnya. Ini adalah satu cara yang mana kita lihat apabila pemimpin yang baik akan ditolak, akan disingkirkan, tidak mau dikekalkan. Kerana nak meletakkan lagi seorang perompak di situ supaya kita boleh lagi merompak. Ini adalah yang kita akan lihat. Mungkin kalau perkara ini boleh dihentikan apabila satu pimpinan baru yang mengganti pemimpin politik kita ini, yang mana komponen parti yang ada hari ini diketuai oleh pemimpin-pemimpin yang rakus. Inilah. So, itulah pencerahan saya yang melalut ke belakang ini, yang mungkin tidak memberi manfaat kepada kawan-kawan yang menonton, tetapi ini adalah hakikat bahawa pemimpin negara kita ini mereka nakkan kuasa demi kepentingan pribadi, untuk mereka mengaut projek dan tender yang ada dalam kerajaan. Ini yang saya nampak, dan perkara ini perlu kita hentikan supaya negara kita ini boleh bergerak maju. Itulah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.